Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama lagi dalam sesi pada pagi ini, iaitu sesi tadabbur harian bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai ke muka surat 603, insya-Allah 603. Di muka surat hampir yang sebelum terakhir daripada mushaf kita, insya-Allah. Dan kita akan bersama-sama di dalam sesi pada pagi ini di 3 surah, iaitu surah Al-Kafirun, surah Al-Nasr dan juga surah Al-Masad. Jadi insya-Allah kita akan cuba jika sekiranya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengikuti apa kandungan daripada setiap daripada surah-surah ini, 3 surah insya-Allah bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kita akan lihat juga pengajarannya secara ringkas ataupun tadabbur secara ringkas daripada setiap muka surat ini insya-Allah. Hari ini 13 hari bulan Syaban tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 27 bulan Mac tahun 2021 Masihi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini akan terpandu dengan Al-Quran. Moga-moga kita dapat serba sedikit daripada Al-Quran, daripada setiap muka surat yang kita baca pada setiap hari ini. Moga-moga akan menjadi saham kepada kita untuk kita menambahkan pahala kita dan menambahkan ilmu kita, pengetahuan kita untuk mengenal Islam yang kita sayangi ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, kita telah bersama-sama. Surah ini adalah merupakan surah yang kita katakan bahawa surah yang sentiasa kita baca, yang sentiasa sering kita dengar, dan insya-Allah tak lama lagi kita akan sampai ke bulan Ramadan Al-Mubarak dan kita akan insya-Allah akan melazimilah surah ini dalam biasanya di masjid-masjid kita akan membaca surah ini berkali-kali insya-Allah dalam setiap malam insya-Allah. Jadi apakah sebenarnya kandungan surah ini? Surah ini di antara surah-surah yang dimulakan dengan kul. Tak banyak sebenarnya yang dimulakan dengan kul. Surah yang dimulakan dengan kul, ada banyak ayat lain yang menceritakan, yang menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya kul. Kul ni artinya ialah katakan. Katakan, setengah ulama kata ialah maksudnya sini Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan perkara ni, nak mentakkidkan perkara ni, bahawa bukan hanya sekadar berada dalam hati, tapi hendaklah kamu katakan. Setengah ulama lagi mengatakan bahawa perkara ini hendaklah ditegaskan, hendaklah dideklarkan, hendaklah dinyatakan dengan soreh, dengan terus terang kepada orang-orang yang berada di hadapan kita. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh ahli-ahli tafsir, dikatakan bahawa surah ini diturunkan di Makkah, dan sebelum daripada surah ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah mencuba dengan pelbagai cara bagaimanakah untuk meredakan, menghilangkan, mematikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Mereka tak nak apa yang dibawa oleh Nabi kita itu sampai kepada manusia, sampai kepada seluruh orang Arab, didengari dan sebagainya. Mereka cuba untuk memadamkan. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka cuba untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala ni, iaitu Islam ni. Tapi setelah daripada pelbagai cara mereka tak berjaya, mereka telah mencuba satu cara yang kita katakan macam nak kata cara apa ni, apa entah kan. Tapi cara dia ni difikirkan oleh orang Quraisy. Caranya apa? Iaitu mereka pergi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah membawa satu beberapa cadangan untuk ditukarkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitu mereka berkata, mereka katakan begini, wahai Muhammad, bagaimana, apa kiranya, apa pandangan kamu, apa yang kamu rasa kalau kita bergile-gile? So the word bergile-gile itu maknanya sekali kau sembah Tuhan kami dan insya-Allah, insya-Allah juga iaitu kami sembah Tuhan kamu.
Iaitu sekali kamu sembah aku, kami semua sembah Tuhan kamu, sekali pula kamu sembah Tuhan kamu. Iaitu bergilir. Tak kira lah 1 tahun sekali ke, tahun ni ke, bulan ni ke, minggu ni ke, bergilir-gilir. Yang pentingnya bergilir-gilir ni kan. Jadi itu adalah tawaran yang telah diberikan oleh orang Quraisy kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Apakah ni? Jadi dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka nak kalaulah kamu wahai Muhammad tudhin ni maknanya lembut. Daripada aduhnu maknanya apabila minyak tu diletakkan pada rambut, maka rambut kita tu akan menjadi lembut. Itu asalnya aduhnu, iaitu lemak ataupun minyak yang diletakkan pada rambut tu. Jadi mereka nak, dalam ayat ni maksudnya wadu, mereka ni ingin kalau boleh benda tudhin ni makna kamu berlembut, fayudhinun, mereka pun nak berlembut. Maknanya mereka ni dah tak ada cara dah kan. Macam-macam cara dah fikir. Macam mana nak menundukkan Muhammad ni kan. Macam mana nak menghentikan Muhammad ni. Ataupun at least ni meredakan sikit kan. Jangan kuat sangat berdakwah ni kan. Jadi akhirnya mereka bawa cadangan ni. Jadi cadangan ini, selepas daripada cadangan ni, turunlah ayat ni. Ayat ni kata, Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya memberitahu kepada orang kafir ni. Apa dia? Yang last sekali, kul, yang pertama sekali kul, katakan, beritahu kepada mereka ni. Ya ayyuhal kafirun. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil mereka ni dengan clear. Iaitu dengan perkataan apa? Kafirun. Kamu ni kafirun, kamu semua ni. Kafirun ni makna apa? Daripada perkataan kafara. Kafara ni maknanya tutup. Tutup apa? Apa yang ditutup ni? Manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap daripada yang dilahirkan, mereka ni dilahirkan di atas fitrah. Apa erti fitrah? Ertinya mereka ni beriman. Mereka ni tahu kan apa yang benar, apa yang salah kan. Jadi selepas daripada tu, tapi apabila mereka ni hidup kan dengan dikelilingi oleh mak ayah pendidikan gini kan, kawan-kawan dan sebagainya, akhirnya ada di kalangan mereka tu menjadi sesat kan. Yang ramailah menjadi sesat kan. Mak ayah sesat, mereka pun sesat kan. Mak ayah kufur, mereka pun kufur juga. Mak ayah musyrik, mereka pun musyrik juga. Apa yang berlaku kepada orang Quraisy kan. Jadi apa yang berlaku jugalah pada sekarang ni. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW kata, fa'abawahuma yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua ibu bapa lah yang menyahudikan, yang menasranikan, yang memajusikan, maknanya yang merubahkan budak tu yang asalnya fitrah. Jadi bila fitrah, akhirnya bila budak tu besar, membesar, kita lah bukan budak tu, kita lah kan, membesar semua kan. Tiba-tiba ada di kalangan kita ni yang kafara. Kafara maknanya menutup fitrah tu dan akhirnya menerima apa yang mereka terima daripada kehidupan mereka ni. Iaitu mengatakan ini Tuhan lah, ini tak betul, ini apa ni, bukan Allah lah, macam-macam sekali kan. Jadi akhirnya mereka yang engkar ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kafirun. Jadi mereka ni sebenarnya engkar. Jadi kafir ni ada dua jenis lah. Kafir nikmat dan juga kafir betul ya. Kafir betul ni iaitu engkar, yang musyrik, yang tak mau sembah Allah, yang tak terima Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah kafir. Jadi ada satu lagi kafir yang ringan sikit, kafir nikmat itu. Jadi kedua-dua tu adalah tak bagus insya-Allah kan. Yang dahsyatnya sanalah of course kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita ni panggil mereka ni dengan hakikat mereka. Kamu ni kafir sebenarnya kan. Kamu jangan makna, dan kita pun kena jelaskan bahawa mereka ni sebenarnya adalah kafir. Kita tidak boleh berdamai bukan maksudnya dari segi fizikal luaran tapi maksudnya dari segi akidah. Dari segi akidahnya tak ada tolak ansur. Yang mungkin boleh kita ni kan berbaik dan sebagainya, itulah muamalat luaran, muamalat harian. Tetapi dalam hati kita mesti jelaskan bahawa kita bawa Islam, kita ada Islam, akidah kita adalah berbeza daripada mereka. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada tu kan mengulang menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh kita semualah kan supaya clear kan, iaitu mengulang 4 perkara kan. Empat kali dia ulang kan. Apa kita baca dalam ayat tu kan. Yang pertama sekali, la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. La a'bud ma ta'budun. Tu yang pertama. Yang keduanya ialah wala antum abiduna ma a'bud. Kamu ni bukan nak sembah pun apa yang kami sembah kan. Maknanya kami beribadah kepada Allah, kamu tak akan nak ikut pun. Kemudian tu wala ana abidum ma abattum. Dan aku tak akan menjadi penyembah, pengikut apa yang kamu sembah tu. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pula tak akan jadi penyembah apa yang kami sembah. Jadi setengah ulama tafsir dia kata macam ni kan, apa beza tu kan.
Beza dia kata ialah yang pertama, iaitu ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Dia nak menceritakan perbezaan. Perbezaan dia apa-apa? Iaitu ma'bud kamu lain, ma'bud aku lain. Kamu ni sembah apa-apalah. Ma'bud maknanya apa yang disembah, apa yang dipatuhi, apa yang diikuti itu lain. Kamu ni ikut berhala, kamu ni ikut ni dah macam-macam lagi. Tapi aku tak, aku lain. Aku Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah itu nama dia ialah menolak ma'bud, iaitu mendeklarkan perbezaan dari segi ma'bud. Itu ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Ini menurut setengah ahli tafsir, iaitu tafsir Al-Wasit sebagai contohnya, dia explainkan macam tu. Kemudian ayat yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang ketiga, ayat empat dan yang kelima, minta maaf tadi ayat yang kedua dan juga yang ketiga. Sekarang ayat keempat dan juga ayat yang kelima, ertinya ialah menolak cara ibadat tu. Makna cara kamu ni nak beribadah kepada apa, iaitu tadi tu ma'bud, sekarang ni cara kan. Kita ni ada cara kan. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, cara kita nak beribadah kan. Cara kita nak mengikhlaskan, cara nak sembahyang kita, cara puasa kita, cara apa kan. Jadi tu semua tu adalah diajar. Kami tak akan mengikut apa yang kamu buat cara kamu buat. Jadi kami tak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kami tak akan buat apa bagaimana yang kamu buat. Jadi makna itu nak menunjukkan dua perbezaan. Tapi kesimpulannya ialah ayat 2 hingga ayat yang kelima ini, dia hendak menceritakan itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Said Tontawi. Dia kata ialah ini adalah mubalaghah tamah fil bara'ah. Dia kata iaitu ini adalah menunjukkan kepada kita ni exaggerate, melampau, bersungguh-sungguh sebenarnya kan. Bersungguh-sungguh apa? Kesungguhan yang total di dalam bara'ah. Bara'ah artinya ialah berlepas diri. Bara'ah artinya ialah apa? Kau, aku. Kau tak ada kaitan dengan aku tak ada kaitan dengan kau. Dari sudut agama kan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu. Wali, bagi kami, bagi aku agamaku. Waliyadin. Jadi bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu, maknanya pemisahan. Jadi setengah ulama menggunakan perkataan iaitu mufasalah. Mufasalah ni ialah apa? Pemisahan yang total. Mufasalah tammah, pemisahan yang total di antara kita umat Islam dengan orang yang bukan Islam. Jadi saya tegaskan sekali lagi, insya-Allah kan, pemisahan ini adalah pemisahan dari segi akidah kan. Makna dari segi akidah kita kena jelaskan. Kita tak boleh bertolak ansur. Tetapi yang luaran ni mungkin kita akan bermuamalat dengan orang kafir, bermuamalat dengan kita, disuruh kan untuk bermuamalat dengan baik dengan orang kafir dan sebagainya. Tapi kita kena jelaskan apa yang betul dan juga apa yang salah. Jangan kita terlarut, jangan kita rasa tercahaya kita tidak ada satu benteng yang memisahkan di antara Islam dan juga kekufuran ni kan. Itu ayat insya-Allah surah Al-Kafirun. Kita pergi pula kepada surah yang seterusnya, iaitu surah An-Nasr kan. Surah An-Nasr kan. Jadi ada beberapa perkara lah yang cantik untuk memahami ayat tadi. Surah Al-Kafirun ni ialah yang pertamanya iaitu perkataan ad-din. Perkataan yang kedua ialah perkataan al-ibadah, dan perkataan yang ketiga ialah perkataan al-kufru. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua, kalau boleh ialah insya-Allah kan untuk memahami perkataan-perkataan itu insya-Allah kan. Okey, jadi insya-Allah kita masuk kepada surah An-Nasr. Surah An-Nasr ni ialah surah pertolongan ataupun surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ialah surah pembukaan. Jadi iaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini, dikatakan bahawa surah ini adalah surah Makkiyah, surah Madaniyah. Daripada banyak-banyak surah ini yang ada dalam juzuk yang ke-30 ini, dua surah yang memang sepakat mengatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah, iaitu apa surah? Surah Al-Bayyinah sebagaimana telah kita baca sebelum daripada ini, dan yang keduanya ialah surah An-Nasr. Surah An-Nasr iaitu surah yang kita baca sekejap lagi ni. Jadi surah An-Nasr ni maknanya pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini, ayatnya 3 saja, iaitu Allah Taala sebutkan iza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah dan juga wal fatah. Al-Fatah ni maknanya pembukaan. Al-Fatah juga mempunyai pengertian iaitu menghukumkan, membuat keputusan. Jadi ada beberapa makna lah untuk Al-Fatah ni, tetapi yang masyhurnya menurut pendapat ahli tafsir ialah Fatah di sini ialah Fathu Makkah, iaitu apabila telah datang pertolongan Allah. Setengah ulama mengatakan pertolongan Allah sini ialah maknanya Hudaibiyah, iaitu Hudaibiyah ni merupakan betul-betul pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian selepas daripada Fathu Makkah,
merupakan kemuncak. Jadi dua lah pertolongan Allah yang besar di sini Allah Taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila telah datang berlakunya Hudaybiyah dan berlakunya Fathu Mekah, maka kamu akan lihat wa ra'aitan nasa. Kamu wahai Muhammad akan dapat melihat manusia ini an-nasa yadkhuluna fi dinillahi. Mereka ni masuk ke dalam agama Allah, masuk Islam, menjadi Islam afwaja. Afwaja maknanya jamaat. Jamaat makna berkumpulan-berkumpulan. Kalau sebelum daripada ni, orang-orang yang masuk Islam ni hanyalah seorang-seorang. Biasanya satu kumpulan, seorang datang masuk Islam. Maknanya kalau ikutnya lambat ni kan. Tapi apabila satu kumpulan, satu kabilah yang besar datang tu masuk Islam. Datang masuk Islam. Jadi ini adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dia boleh buka hati manusia ni. Dia boleh berikan, dia boleh kun fayakun saja. Dia boleh ubah manusia ni untuk beriman dalam sekelip mata kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak buat macam tu. Kan? Tak buat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak minta daripada kita ni sebagai umat Islam ini supaya menyampaikan Islam kepada manusia. Maknanya janganlah kita hanya berdoa ya Allah masukkanlah mereka kepada Islam. Itu betul, tetapi kita tidak berusaha apa-apa, itu adalah salah. Yang sepatutnya ialah kita hendaklah berusaha dan kemudian kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita ialah dengan menyampaikan Islam, dengan menyedarkan manusia, dengan berusaha keraskan sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita alhamdulillah hidup di negara yang mana ramai orang Islam tapi sebenarnya ramai lagi orang yang tidak Islam di luar sana kan. Orang yang tidak Islam artinya ialah orang dalam sama ada dalam negara kita sendiri ataupun di luar sana kan. Di negeri-negeri yang jauh kan, yang banyak lagi orang yang tak Islam tu kan, yang sepatutnya Islam sampai kepada mereka. Dan bahkan kepada orang Islam kita sendiri pun memerlukan kepada kuatnya mereka ni berpegang kepada agama kan. Setengah daripada kita tengok kan, orang Islam kita sendiri pun walaupun kata Islam tapi senang juga tak sembahyang, tak puasa, tak apa bukan, banyak tak melaksanakan Islam kan, tak tutup aurat, tak ni kan. Jadi sebenarnya orang Islam sendiri pun perlu didakwahi juga kan. Jadi maknanya usaha kita ni kan bercabang. Satunya untuk mengajak yang non-Muslim yang belum Islam kepada Islam, tapi dan juga yang masa yang sama kita naklah mengajak orang-orang yang dah Islam sendiri kan, supaya mereka ni faham Islam, tahu Islam kan, tahu Quran, tahu hadis kan, tahu apa perintah Allah, tahu apa larangan Allah kan, dan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala minta kepada mereka tu. Antaranya ialah menyampaikan Islam sendiri. Itu semua adalah permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi alhamdulillah kita ni Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala bila dia nak buat satu-satu benda dia boleh buat kan. Jadi bila Allah Ta'ala nak beri pertolongan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia boleh buat. Dia boleh jadikan manusia seluruh tanah Arab dalam tak berapa lama saja terus telah masuk Islam seluruhnya kan. Tak ada lagi agama lain di tanah Arab pada ketika itu kan. Sehingga selepas daripada tu maka Abu Bakar Siddiq dan juga Umar Al-Khattab dan seterusnya khulafak selepas itu mereka berusaha kan pula kan keluar membawa Islam ni ke seluruh dunia. Jadi dengan pertolongan Allah insya-Allah segala-galanya tidak jadi masalah. Seterusnya Allah Taala kata apabila keadaan ini dah berlaku, apa yang patut kamu buat? Fasabbih bihamdi rabbik, hendaklah kamu bertasbih dengan hamdi, dengan memuji Tuhan kamu, wastaghfirhu, dan hendaklah kamu istighfar. Sebab itulah diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada turunnya ayat ini, Nabi sangat-sangat banyak, iaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkata subhanallah wa bihamdih, dan kemudian Nabi akan berkata astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maknanya kan Nabi ulang-ulang benda tu. Sebab apa? Ini adalah permintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi tahu bahawa tak lama lagi kan dia akan kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hampir selesai kerja yang patutnya disampaikan. Islam telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sebab itulah setengah-setengah sahabat yang cerdik yang nampak kan apabila turunnya ayat ni, mereka mengatakan ia memanglah kita kata satu kegembiraan, tetapi dalam masa yang sama juga ialah nak menunjukkan bahawa Nabi kita akan pergilah buat selama-lamanya. Telah tibalah masanya kan. Sebab apabila selesai kerja, maknanya selesailah. Gitu kan. Jadi maknanya ada sahabat-sahabat yang menangis selepas itu kan mereka faham bahawa ayat ini anda menunjukkan bahawa Nabi SAW akan pergi. Jadi tak lama selepas daripada pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ni berlaku pada bulan Ramadan. Insya-Allah kan kita sambut Ramadan tak lama lagi, dan salah satu benda yang patut kita sambut juga ialah Fathu Mekah. Fathu Mekah sebagaimana nuzulnya Quran, sebagaimananya perang Badar, maka ada banyak peristiwa sebenarnya yang berlaku dalam bulan Ramadan ni. Jadi
perkara tersebut berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8, 8 Hijriah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-10. Maknanya tak lama. Setahun lebih saja lepas daripada itu. Sekarang insya-Allah kita cuba masuk pula kepada satu surah lain, iaitu surah Al-Masad, surah Masad. Masad ni artinya ialah satu tali yang dipintal-pintal, yang digunakan, yang diletakkan, tapi setengah ulama mengatakan dia adalah tanda kepada penghinaan apabila diletakkan tali tersebut pada leher. Jadi surah ini adalah surah salah satu-satunya surah yang menyebutkan tentang, yang mencela, yang mengutuk, yang menyebutkan tentang kecelakaan kepada salah seorang daripada musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah. Nabi semasa di Mekah ni ramai musuh, musuh-musuh yang tak suka maknanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang Islam. Sama ada yang popularnya Abu Jahal ke, sama ada Al-As bin Wa'il ke, sama ada Al-Walid bin Mughirah ke, Umayyah bin Khalaf ke, banyak banyak orang-orang yang menentang Nabi, orang-orang yang tak suka kepada Nabi dan sebagainya. Jadi tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan nama secara spesifik mereka ni. Tetapi untuk Abu Jahal ni special. Allah Ta'ala sebutkan nama dia ni secara spesifik. Dan isterinya pun, walaupun tak disebutkan nama secara spesifik, tapi dah difahamlah. Bila sebut Abu Jahal, Abu Lahab, maka automatically bila sebut isterinya, maka nama dia Al-Arwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini, surah ini surah Al-Masad, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat, celakalah. Ataupun halaka, ataupun khasara. Maknanya celaka, rugi. Apa ni? Tangan Abu Lahab. Kenapa tangan? Setengah ulama kata maksud tangan di sini ialah dia itu sendiri. Sebab biasanya manusia ni banyak menggunakan apa-apa menggunakan tangan. Tapi setengah ulama mengatakan tangan, memang betul tangan. Kenapa? Kerana tangan itulah banyak digunakan untuk mengganggu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada setengahnya bawa batu lah untuk memukul Nabi, ada setengah macam-macam. Jadi sebab itulah Allah Taala menggunakan perkataan tangan. Jadi dalam ayat ni Allah Taala kata tabbat yada Abi Lahabin, binasalah, minta. Yang pertama tu katalah doa, tapi doa daripada Allah ni adalah merupakan macam perintah kan. Perintah. Jadi kemudian watab tu macam celaka dah. Dan memang celaka. Maknanya watab tu yang kedua, tabat ni yang pertama tu ialah dia kata adalah doa. Tapi watab yang kedua tu adalah perkenan doa dah. Maknanya sekejap je kan. Tak lama Abu Lahab kau akan celaka, kau dah celaka dah. Memang Abu Lahab ni Allah Taala timpakan dia kan dengan kecelakaan yang dahsyat. Diriwayatkan bahawa dia mati dalam keadaan penyakit yang mana takut orang nak sentuh. Sehingga dia mati di padang pasir, kemudian anak-anak dia telah upah hamba-hamba untuk menarik dia, menggali lubang dan kemudian menarik dia dan masukkan dalam lubang tu. Maknanya mati dengan penuh kehinaan kan. Dan betul lah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sentiasa betulkan surahul azim, iaitu tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kemudian Allah Taala sebut lagi apa tu? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apabila ni dalam cerita dia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang akhirat, tentang neraka kalau buat macam ni dan sebagainya. Dia kata apa? Dia kata aku ada harta, dia kata. Aku ada anak ramai, aku ada geng ramai, kata. Alah apa sangat kan Muhammad? Aku gunalah harta aku ni, aku gunalah geng-geng aku ramai aku kan. Nak lawan apa sangat neraka kau tu. Tu sombong dia kan. Jadi Allah SWT apabila disebut macam ni, terus turun pula kan ayat apa? Iaitu apa? Iaitu ma'arna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dia usaha, kekayaan dia langsung tak boleh nak buat apa pun dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala seterusnya kata mereka, sayasla naran zata lahab. Lahab ni artinya ialah merah kan. Merah. Dipanggil Abu Lahab, bukan nama dia Abu Lahab, tapi kerana muka tu kemerahan. Kemerahan ni macam tanda hebatlah sebab tu dipanggil lahab, macam menyala-nyala kan lahab ni. Lahab tu merah yang menyala-nyala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan yang sama kan. Allah Taala kata sayasla naran zata lahab. Dia akan dimasukkan, dia akan menderita di dalam api neraka yang menyala-nyala, yang panas membakar, yang kemerahan. Jadi kemudian Allah Taala kata wamraatuhu. Allah Taala sebut selepas itu. Dan apa? Wamraatuhu. Imraatuhu, istrinya. Dan istrinya hammalatal hatab. Hammalah maknanya yang membawa, yang banyak membawa, yang sentiasa membawa al-hatab, kayu api. Kayu api apa? Dia nak buat dengan kayu api tu? Iaitu perangai dia ialah dia sentiasa ambil kayu-kayu yang berduri yang orang gunakan untuk membakar sebenarnya kan. Membakar apa-apa, memasak.
Tapi dia gunakan kayu tu diletakkan di jalan. Dia kalau dia tahu Muhammad ni nak lalu sini, dia akan letak sini. Jadi malam-malam Nabi akan lalu, terkenalah kaki Nabi dan sebagainya. Jadi dia gembiralah kan. Jadi dia gembira dengan menyakitkan orang. Itulah sifat isteri dia, menyakitkan Nabi Muhammad. Apa dia bencikan sangat kepada Muhammad ni? Muhammad ni anak saudara dia kan. Kenapa dia benci sangat? Kenapa dia nak sakitkan Muhammad ni kan? Itu perangai dia kan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang marah sangat kepada dia ni kan, dan Allah Taala sebut nama dia supaya kita ni sampai hari ni kita akan baca kan. Akan baca nama dia Abu Lahab dan juga isteri dia. Kemudian Allah Taala kata fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha, jid ni ialah leher. Fi jidiha, pada lehernya, pada leher isterinya itu ada apa? Ada hablum, ada tali, min masad, yang dipintal. Makna tali bila sebut ni kan, ada ada tali yang dipintal pada lehernya, itu menunjukkan kepada kehinaan. Mana Allah Taala nak hina dia kan. Jadi perangai dia apa tadi? Hammalatul hatab. Lupa saya nak sebut, iaitu hammalatul hatab. Ada satu lagi penafsiran yang diberi oleh para ulama mengatakan, iaitu maksud hammalatul hatab tu bukan maknanya membawa kayu api, tapi maksudnya ialah orang yang suka membuat namimah. Namimah ni maknanya ialah apa? Dia suka mengata-ngata kepada orang. Dia suka untuk memburuk-buruk orang di khalayak ramai kan. Itu hammalatul hatab, yang suka mencerca, suka ini orang dan sebagainya. Itu hammalatul hatab. Jadi kedua-dua ni memang adalah perangai dia. Dia memang buat kedua-dua perkara ni kan. Isteri dia tu hammalatul hatab. Jadi surah ini kita tutup insya-Allah kan dengan ayat itu celaan kepada salah seorang daripada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi apa yang kita boleh fahamlah daripada sini ialah apa? Maknanya bukan hanya orang yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang yang menentang dakwah, menentang orang-orang yang nak buat baik ni kan, ataupun orang yang nak beramal dengan Islam ni, kadang-kadangnya bukannya datang daripada orang lain, orang yang tak ada kena-mengena kan, tapi kadang-kadang datang daripada saudara mara sendiri kan. Sebagaimana Abu Lahab di sini, kalau diceritakan ketika Nabi SAW naik atas Bukit Safa, pada hari pertama Nabi nak landangkan dakwah, Nabi nak isytiharkan dakwah, Nabi nak ceritakan dakwahnya kepada orang-orang Quraisy di Mekah ni kan. Bila Nabi bercerita, datanglah dia. Dia kata apa? Alihaza jama'tana? Alihaza jama'tana ya Muhammad? Alihaza jama'tana ya Muhammad? Kamu kumpulkan, sebab Nabi dah kumpulkan orang kan. Datanglah, aku nak cerita. Dia kata, alihaza jama'tana? Kamu nak kumpulkan kami semua kerana benda ni. Kenapa? Kerana nak cerita pasal Islam ni. Macam besar sangat Islam kamu ni. Itulah dia kan, perangai Abu Lahab. Allah Ta'ala marah pada dia kan. Jadi kita ingat selalu kan, bahawa kadang-kadang ada di kalangan orang-orang yang terdekat dengan kita sendiri, orang yang terdekat, saudara-saudara mara kita sendiri, kadang-kadang tu yang menentang apa yang baik, apa yang kita nak bawa. Jadi insya-Allah bersabarlah. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Insya-Allah. Setakat saja untuk pagi ni. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di hari Isnin insya-Allah dan kita akan masuk pada muka surat yang terakhir, iaitu muka surat 604 insya-Allah. Dan jangan lupa insya-Allah selepas daripada itu kita akan sambung lagi balik semula ke muka surat yang pertama daripada mushaf. Tapi insya-Allah untuk peringatan kita akan mulakan nanti pada pukul 6.10 pagi insya-Allah. Pukul 6.10 pagi, bukannya pukul 6.20 sebagaimana sekarang, kerana matahari pun dah start naik awal, dah cerah semua kan. Jadi kita start pukul 6.10 pagi. Dan kemungkinan selepas daripada itu, selepas daripada beberapa minggu, kemungkinan kita akan beralih kepada pukul 6 pagi insya-Allah. Insya-Allah. Setakat itu dulu insya-Allah. Pada kali ini jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk berikan link ni kepada semua sahabat-sahabat kita insya-Allah yang tidak bersama kita pada pagi ini ataupun yang berada di tempat-tempat lain insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.